dia ubah bentuk tu serupa juga. Orang ni sudah jadi murtad dah kalau lagu tu. Lepas tu dia marilah hak cerita Abu Bakar tu. Bila Abu Bakar dilantik jadi khalifah, adalah segolongan Arab yang telah murtad. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun nak perang lah pokok dia. Sebab pokok dia tu pun pada hakikatnya angkat senjata juga. Bukan sekadar tak bagi zakat begitu saja. Tak saya bagi zakat begitu saja, tidak. Tetapi pokok dia ni maknanya siapa nak perang dia pergi perang. Dan dia kira murtad. Bila murtad ni perang sepuluh kafir. Jadi kalau perang tu harta mereka tu boleh jadi sebagai harta ghanimah. Dan Sayyidina Abu Bakar bila perang dengan pokok ni Bani Hanifah ni, maka lepas pada tu kalah pokok dia lah. Bolehlah tawanan gapo harta ghanimah. Di antara yang boleh sebagai harta ghanimahnya iaitu bini Sayyidina Ali tu, Al-Hanafiyah tu. Sayyidina Ali pun terima. Mana gitulah hukumannya terhadap orang murtad. Dan murtad yang lagu saat ni, Sayyidina Ali buat sebagai bini dia. Bolehlah kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali hak semalam kita jumpa tu. Itu boleh sebagai ghanimah lah tu. Jadi Sayyidina Umar mula-mula tak setujulah. Sebab apa? Orang ni dia semaya juga sebab kita juga. Dia nak beri zakat juga, cuma dia tak sebui kepada kerajaan, tak setaat kepada kerajaan. Dia nak beri kepada sama-sama dia kan. Sayyidina Abu Bakar ni politik dia jauh lagi. Dia bukan nak berhenti zakat tu, dia jauh lagi ni. Dia nak ni bukan sebenarnya tu. Dia nak tarik orang supaya paling kepada dia, supaya akhirnya memberontak terhadap kerajaan ni. Bukan sekadar tak sebui zakat gitu saja. Mula-mula gitulah. Jadi Sayyidina Umar kata, lagu mana tidakkah Rasulullah kata orang yang mengucap la ilaha illallah, dia telah memelihara harta benda dia, nyawa dia daripadaku. Mana kita tak boleh ganggu dia. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Sayyidina Abu Bakar dia pegang hak tu, illa bihaqqihi tu, dengan haknya, hak Islam. Hak Islam ni banyak lagi, bukan sekadar tu saja. Bukan sekadar mengucap la ilaha illallah selesai segala-galanya, tak boleh buat apa. Dah banyak lagi. Bihaqqihi. Di antara tuntutan Islamnya iaitu taat kepada pemerintah yang sah tu. Tiba-tiba dia tidak taat, tu boleh lah. Wa hisabuhu 'ala Allah. Tapi kalau hak lain-lain, hak tidak lagu tu, memanglah gitu hukumnya. Illa bihaqqi, kalau selagi dia tidak bunuh orang, kalau selagi dia tidak gini-gini, dia tidak berzina dan dia tu telah muhsan, maka tak boleh bunuh dia. Hak lain-lain tu hakikat dia serah kepada Allah SWT. Memang begitu. Tetapi kalau sudah jadi kumpulan dan puak, dan dia ni nak memberontak terhadap pemerintah, itu tak boleh. Itu termasuk dalam illa bihaqqihi lagi. Orang yang bezakan di antara sembahyang dengan zakat, aku tak kira, aku nak perang, kata dia. Sebab apa? Hak ni hak termasuk dalam ma ulima minad din bidarurah, perkara yang diketahui sebagai ajaran agama secara terang. Dia tak sebui, setengah tu memang tak sebui zakat, setengah tu tak sebui kepada Abu Bakar pemerintah, nak bui kepada pokok dia. Ada juga lagu tu. Kerana zakat itu adalah haqqul mal. Wallahi lau mana'uni anaqan, yang selalu mereka bagi kepada Rasulullah dulu, aku akan perang ke mana-mana pun. Lepas tu Umar apa kata, nampaknya Abu Bakar ni dia nampak gitulah. Allah SWT telah buka dah hati dia untuk perang. Dan kemudiannya lepas pada tu aku pun fikir memang dia betul. Sayyidina Umar pun terimalah. Dan Sayyidina Umar ni dia seorang mujtahid. Dia bukan turut Sayyidina Abu Bakar, dia fikir molek, lepas pada tu dengan dalil juga dia terima hak Abu Bakar tu betul hak Abu Bakar. Tapi mula-mula tu dia teragak-agak juga. Sini nampak, kita nampak dalam sekian ramai sahabat-sahabat tu,
Hak mana tinggi ilmu dia? Dalam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak nampak sini mula-mula. Sayyidina Abu Bakar nak walaupun nampak lembut, mudah jerit kita kata, tak boleh nak semaya, jerit. Tapi kalau dalam bab agama ni, kalau dalam bab mempertahankan negara, lagu mana? Cuba kita tengok sini lah. Sayyidina Umar hak keras tu tak nampak semua dia. Dan dia keras macam, nak peras macam. Politik dia gitu. Sebab dari segi faham agama pun dalam, dari segi politik pun gitu. Kalau dia lok ni berleluasa, orang-orang kafir luar ni pun dia akan jadi berani. Dia akan kata orang kafir hak luar, dia akan kata kan hak dalam pun dia tak berani nak lawan, dia akan kata begitu. Apatah lagi kalau dengan kita hak luar ni lemah dalam orang Islam. Itu dari segi politik. Saya nak ubah kata saya nampak tu, tak saya nampak lemah tu. Itu yang kedua, dari segi politik dia tu tinggi. Yang ketiganya, Sayyidina Abu Bakar mengajarkan kepada kita bahawa kalau hak rosak dalam ni dengan hak luar, hak mana kita nak baiki dulu, kita nak jaga dulu, kita kena selesai hak mana dulu, hak dalam ni dulu, kena selesai hak dalam ni dulu. Itu caranya. Biar betul molek hak dalam ni, barulah kita pergi keluar. Jangan hak luar dulu, hak dalam ni kita lok. Jangan lagu tu. Itu politik dia. Kemudian bab idza arrada dhimmi, kalau orang dhimmi menyebut secara sindiran ataupun secara kiasan, tidak secara jelas lah, zimmi ataupun selain zimmi. Zimmi ni iaitu orang bukan Islam yang duduk dalam negara Islam dan memberi taat setia kepada pemerintah Islam, dan terima hukum Islam, gitu. Wa ghairuhu, dan selainnya. Selain zimmi ni kafir lain, kafir muahid ke, itu masuklah juga. Kalau dia caci Nabi, kalau dia maki Nabi secara tidak nyata, bagaimana kita nak buat? Bagaimana kita nak buat? Dalam negara ni bukan orang Islam saja, bukan hak Islam tu jadi sesat, orang kafir hak asal. Lagu mana? Bolehkah maknanya kita lok dia, dia buat nganyi, dia kata huduh, dia perli kita, dia ejek kita, ejek nabi-nabi, bolehkah? Tak boleh juga. Tapi kalau dia tidak nyata, tak boleh bunuh. Nabi SAW tak bagi bunuh, tak boleh bunuh. Cuma jawab padan dengan dia lah. Tetapi kalau secara nyata, boleh bunuh ke tidak? Itu terbagi kepada dua pendapat ulama. Sebahagian ulama mengatakan kalau dalam perjanjian taat setia dulu, termasuk dia tidak boleh mencaci ajaran Islam, tak boleh gapo-gapo gini-gini. Maka kalau dia caci, dia kata udah, dia sudah jadi terbatal. Hak kita kerajaan nak lindungi dia, nak jaga keselamatan dia, gapo tu tak ada, boleh dibunuh. Tetapi kalau tidak ada, kalau ada perjanjian gitu, kalau tidak ada perjanjian, tak boleh bunuh lagi. Setengah ulama mengatakan ni jelas dah, walaupun tak ada dalam perjanjian. Apa makna taat setia kepada pemerintah Islam? Makna terima semua sekali, bukan terima hukum Islam, kena hormatlah Nabi Islam ke apa tu, Nabi orang-orang Islam tu kena hormat. Gitu. Ini termasuklah juga, misalnya kalau dia buat macam sekarang kan, buat kartun ke apa, kartun Nabi, dia buat kartun, tak boleh lagu tu. Termasuk dalam hak ni belaka lah. Termasuk dalam hak ni belaka. Kalau orang Islam tu dia caci Nabi SAW, dia kutuk ataupun dia maki Nabi SAW, maka dia jadi murtad selalu. Wal'iyadzubillah. Tak boleh main-main. Kalau orang kafir, dia kafir dah. Sebab itu ada beza tadi tu. Kalau dengan secara tidak nyata, Nabi SAW tak bagi bunuh, tak bui. Nabi SAW suruh jawab padan dengan dia lah. Dia kata Assalamualaikum, Waalaikum. Orang Islam dia kena tunjuk akhlak yang lebih tinggi. Waalaikum, tak payah kata Waalaikumsalam, Waalaikum gitu saja. Tak payah sebutlah perkataan yang tidak molek tu. Bukan cara kita orang Islam. Hak tu lah hak nak di sini. Ini kalau tidak nyata. Kalau nyata, sesoalannya Imam Bukhari nak cerita, kalau nyata lain lah ceritanya, lain.